Live. Dah, tak ada pun. Ada delay sikit dekat Facebook. Sikit lah. Okay. Are we live now? Ada live. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke semua? Okay, Abang dengar Mak? Ya, saya dengar. Saya dengar. Dengar Okay. Saya kaku je tiba-tiba. Okay. Okay, dah boleh start kot? InsyaAllah. Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini saya dan sahabat saya Ammar diizinkan untuk membuat sedikit orang kata apa, sharing session lah Mak. Ya. Untuk InsyaAllah.
follow kita di Syria Care Malaysia tentang beberapa topik yang mungkin berkenaan dengan kerja-kerja kemanusiaan kita, dan mungkin secara khususnya tentang kerja-kerja orang kata apa, media yang mungkin ramai orang tak tahu pasal apa gerak kerja yang kita lakukan secara khusus dan secara general. So pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri dululah. Okay. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Marzi. Saya berusia 30 tahun. Eksekutif media kreatif di Syria Care. Dan saya baru lagi dalam Syria Care, baru lebih kurang 6 bulan lah, tak sampai setahun lagi. So sangat Fresh sangat lagi fresh. Fresh, sangat Freshman. fresh. Freshman. So itulah dia. So tentang tajuk kita hari ni mah. Ya. Misi kemanusiaan, kerja ke berjalan. So Antara yang mah, selalu bermain, antara yang selalu bermain dalam fikiran masyarakat lah kan. Mungkin Amar boleh perkenalkan diri dulu mah. Mungkin orang tak kenal lagi Amar ni. Itulah. Okay. Nama saya Muhammad Ammar. Dah hampir 3 tahun bersama Syria Care. Alhamdulillah lah. InsyaAllah akan terus bersama Syria Care dalam membuat kerja-kerja kemanusiaan ni. Alhamdulillah. Ni orang lama ni orang kata. Berapa kali pergi misi mah? Alhamdulillah ada beberapa kali. Alhamdulillah lah. So Amar orang yang di Syria Care, orang kenal Amar sebagai orang yang paling kerap pergi menyertai join misi ataupun kerja-kerja kemanusiaan on ground. So bila apa orang kata sekarang ni dalam tempoh kawalan pergerakan ni, adakah memberi kesan kepada Amar sebagai macam mana kerja-kerja Amar sebagai orang yang on ground ni, macam mana memberi kesan kepada kerja-kerja Amar? Okey, first sekali alhamdulillah dengan walaupun dalam apa yang berlaku sekarang ni kita masih dapat orang kata apa, hidup dengan tenang dalam rumah masing-masing. Makanan pun alhamdulillah yang cukup-cukup, yang tak cukup insya-Allah akan diberi bantuan, tak daripada Allah tapi melalui mungkin YB tempat kita kan. Alhamdulillah. Okay. So berdasar kepada soalan Izzuan tadi, dia bila wabak COVID ni boleh kata tak ada orang yang tak terkesan. Dia memang terkesan secara global. Semua terkesan. Betul. Termasuk kerja-kerja kemanusiaan, pendidikan, semua segala benda lah terkesan. So untuk kemanusiaan ni, untuk NGO kemanusiaan ni, macam kami yang sepatutnya akan pergi ke sana pada 5 bulan 4 untuk menguruskan kembara kemanusiaan dan juga terus misi untuk Ramadan. Minta maaf Okay. Sekejap pula. Apa mah? Okay, So benda semua tu yang kembara misi tu terbatal. Mungkin yang misi kita akan tengok ke depan, sama ada postpone ataupun akan batal terus. Tapi yang tu just misi. Yang ni HQ staff Syria Care ke sana. Tapi dari segi bantuan tu tetap akan sampai. Sebab kita ada kerjasama NGO tempatan di sana. So daripada sumbangan yang telah anda sumbangkan, kita akan salurkan ke NGO tempatan untuk meneruskan bantuan di sana. Itu. Okay, Zuan? so macam kita, macam penonton-penonton semua di luar sana,
harapnya masih terkawal jugalah emosi dan mental ataupun fizikal dalam masa-masa kawalan ni. Mungkin kita berisiko di Ya, luar, berisiko daripada wabak, tapi di dalam rumah pun kita berisiko dengan pelbagai masalah lain seperti contohnya makan yang tidak terkawal dan aku sebagainya. So 3 kaki je daripada meja itulah kerja. bahaya tu. Ha. Tu sama-sama jaga kesihatan, sama-sama jaga InsyaAllah. kebersihan insyaAllah. Hmm. Okay Zuan, saya nak tanya Zuan pula lah. Jap. Okay. Uh, Oh, okay. orang kat sana dia rasa macam bukan rasa, dia orang macam tak faham lagi flow kerja kemanusiaan kan ataupun misi-misi bantuan ni. Yang asyik kita duk pergi-pergi ni, ada tak cara at least mampu untuk kita buat sekurang-kurangnya memberi pemahaman kepada orang kat luar sana? Kenapa asyik nak pergi misi je? Okay, saya start. Saya cerita sikit pasal kisah misi kemanusiaan, kerja-kerja kemanusiaan ni. Okay, sebelum saya bergiat serius dalam kerja-kerja kemanusiaan ni, saya dah follow beberapa NGO di Malaysia lah, dan khususnya Siracare saya dah follow sejak zaman belajar lagi. So apa yang saya lihat, okay, mereka ni tolong orang, dan tanggapan saya ketika itu, kerja membantu orang ni sangat mudah. So kita buat create satu NGO, we got the validation from the authority, and kita buka donation, dapat duit dan kita tolong. As simple as it sounds. Itu tanggapan saya dulu. So di hari saya join Siracare, ternyata tanggapan tu meleset sekali lah. Kita tahu, saya sedar bahawa kerja kita ni bukan kerja main-main. Banyak benda yang perlu diaturkan, di-strategizekan orang kata, ataupun disusun atur dengan sangat teliti agar kerja-kerja bantuan ni dapat dipermudahkan. Sebab kita sebagai NGO, kita menanggung pengharapan jutaan saudara mara kita di Syria yang mengharapkan kita memberi bantuan kepada mereka. So itu pada saya bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani. So it's a big pressure for us NGO sebagai orang kata apa, sebagai satu platform untuk membantu. So bila saya didedahkan dengan benda-benda sebegini, saya rasa ni susah ni macam pressure lah, kita pressure. Kita tak, benda yang saya fikir tanggapan saya tu ternyata meleset. So saya redha, mungkin ini adalah orang kata apa, hikmah di sebalik, ada hikmah di sebalik orang kata apa, kepayahan dan kesusahan. Macam kita sekarang dilanda wabak, so benda-benda ni adalah resistance kita untuk membantu mereka, tapi kita tidak mengalah. So daripada sini, atas susun atur pergerakan dan susun atur percaturan yang kami sama-sama buat di NGO, kita ada beberapa kempen yang kita telah susun sepanjang tahun. Macam biasanya di Siracare kita ada kempen Ramadan Al-Khair, kempen Baca Malaysia Sejuk, dan juga kempen-kempen kecemasan yang lain. So ini adalah strategi-strategi yang saya rasa sangat berguna bila kita untuk membantu orang, kita menggunakan style-style sebegini untuk memastikan orang kata apa, bantuan itu disalurkan dengan lebih teratur. So pendapat saya sebagai seorang fotografer, videografer dan juga designer, saya rasa macam ini adalah tanggungjawab saya untuk mengajak rakyat Malaysia untuk menderma. So secara tak langsung menekan kreativiti saya di ke arah itulah. So itulah saya serba sedikit cara saya untuk memberi pemahaman kepada mereka yang mungkin kurang faham secara kasar lah.
Ya. So macam Ah. macam Amar pun kita tanya dari sudut pandang orang yang lebih senior lah dalam kerja-kerja kemanusiaan ni. Kan? Secara spesifiknya bila pergi ke misi kemanusiaan, mesti ada macam kawan-kawan ke family tanya, kau pergi sana buat apa je? Pergi angkat-angkat barang, ambil gambar, ataupun macam perlu ke ramai-ramai pergi sana, macam tak membazir duit donation ke? So ada stigma sebegitu yang even saya sendiri pun orang baru ada lalui. So Amar apatah lagi kan. Okay. So pandangan Amar dari sudut Amar lah sebagai seorang orang yang memegang kamera ni. Okay. Nak kata pengalaman banyak tu adalah sikit, tapi tak sehebat leader kita lah. Tapi saya jawab on behalf yang 3 tahun tu lah, yang baru 3 tahun cimpung dalam bidang kemanusiaan ni, insyaAllah. Okay. First sekali, kita punya bantuan ni bukan hanya masa kita pergi je. Okay, contoh, kami pergi misi, baru bantuan tu sampai. So kalau kami tak pergi misi, bantuan tak ada. Bukan macam tu. Bantuan kami setiap bulan. Setiap bulan, kadang kalau bulan puasa tu setiap minggu akan kita hantar ke sana. So sekejap. Okay. Yang kita pergi misi tu, yang kami pergi misi tu, dalam setahun, dalam 2 ke 3 kali tu. Itu pun untuk kempen-kempen yang penting, seperti kempen Ramadan Al-Khair, bantuan musim sejuk, dan juga korban lah. Tapi korban baru tahun lepas. Itu pun korban sebab tak besar sangat, so kita hantar seorang staff dan seorang media je. So kenapa nak kena pergi sampai 5-4 orang ni kan? Okay. First, kami kalau tak pergi pun sebenarnya agihan setiap jalan, bantuan setiap sampai. Tapi yang pergi ni salah satu matlamat utama adalah kita nak buat pemantauan. Kita hantar duit bukannya 10,000, 5,000, kita hantar ratusan ribu, malah jutaan. Kalau kempen Ramadan tahun lepas tu 5 juta, 6 juta. Total semua yang kita hantar lah. So perlu ada dari pihak kita untuk lihat, pantau gerak kerja di sana. Yelah, kita percaya dia orang, tapi di pihak kita perlu juga pemantauan. Dalam masa yang sama, macam saya pula, kerja-kerja saya adalah mendokumentasikan segala agihan perjalanan Sidake Malaysia ni ke sana. So benda-benda tu yang sangat perlulah as a NGO. Satu, yelah kita dah ambil sumbangan daripada orang mesti nak tengok hasil. Dan benda tu lah yang siapa-siapa pun yang aku minta sumbangan, okay, orang dah bagi duit, okay, sekarang apa yang kau buat dengan duit orang tu? So itulah kerja-kerja saya, mendokumentasikan gambar, video untuk tetapan para penyumbang dan juga rakyat Malaysia lah. Angkat barang tu ada, tapi more on macam saya dokumentasi. Sebab kita ada NGO tempatan yang diorang yang susun untuk nak angkat barang, nak buat agihan apa semua. Sebab tu kita bawa 5-6 orang je. Kita tak bawa 20 orang. Itulah untuk sedikit sebanyak nak ceritakan kepada rakyat Malaysia. Okay. Saya harap semua boleh faham lah. Harapnya semua faham lah. Kalau tak faham boleh komen. Nanti kita tengok dan kita jawab. Okay. Okay, Izzuan. Ya, saya. Apa ni? Okay. Sekejap. Okay. Pasal Izzuan sendiri, baru ni ada ke misi untuk bantu musim sejuk. Okay. Ada tak momen yang bulan November baru ni. Momen yang orang kata apa, menyentuh hati lah, yang sangat memberi kesan pada jiwa Izzuan panjang misi di sana.
Wow. Okay. Sebagai first timer dalam kerja-kerja, first timer lah secara khususnya, saya pergi ke Syria tu untuk kali pertama bersama Syria Care. So saya rasa like most of the moments yang saya lalui adalah sangat menyentuh hati dan jiwa. So secara generalnya masa kita pegang kamera, saya di sana banyak pakai spek hitam. So orang tak tahu saya banyak nangis masa shoot. Allah Akbar. So itu adalah benda-benda yang mungkin tak ramai orang tahu, sebab saya duduk pakai spek hitam je manjang. So bila kita tengok benda-benda yang menyentuh hati tu, macam budak ni apa tak pakai selipar, pakai seluar pendek tengah-tengah musim sejuk, jalan lecak. So macam oi, rasa macam menyentuh jiwa lah. So saya macam tak percaya benda-benda macam ni ada tau wujud, sebab apa yang kita tengok di internet, apa yang kita tengok di TV, dia sangat shallow, sangat tidak dalam. So bila kita on ground di, orang kata apa, ground zero, di tempat-tempat yang camp-camp yang ada di Syria ni, kita nampak dan kita feel sendiri perasaan yang sangat genuine, sangat autentik, yang tak ada tapisan daripada mana-mana media ataupun sebagainya. So benda tu kita direct, kita dapat lihat, kita dapat rasa, dan itu membuatkan saya rasa macam saya menangis lah. Dan ketika shooting menangis, ketika editing menangis. So bukan kata saya ni hati caman ke tak lah juga, tapi ada tisu tau, tapi benda tu berlaku. So untuk memahamkan orang-orang sekeliling kita untuk mendapat perasaan sebegitu, pada saya sangat sukar, sebab kita perlu lalui sendiri. But in a way, sharing sebegini saya rasa sangat bermanfaat lah, untuk agar pemahaman tu boleh didedahkan dengan lebih meluas. So macam ada lagi lah beberapa kisah-kisah pasal apa pergaduhan yang berlaku antara camp-camp di sana, yang ada yang dapat bantuan, ada tak dapat bantuan. Jadi kita sebagai NGO, kita rasa sangat pressure, yalah, kita boleh tolong dia ni, kenapa kita tak boleh tolong dia ni? Sebab kita memberi bantuan kepada camp-camp yang berdaftar dengan NGO tempatan di sana yang bekerjasama dengan kita. Jadi ada camp-camp yang orang kata camp-camp haram lah kot. Kalau saya salah, maafkan saya. Camp-camp haram ni yang mungkin agak jealous dengan bantuan-bantuan yang diterima oleh camp-camp yang berdaftar. So ada sedikit pertelingkahan dan pergaduhan. Jadi benda-benda itu sebenarnya menyentuh hati, dan saya rasa macam sangat kesian lah. Mungkin kalau ada peluang boleh pergilah untuk rasa sendiri. Dia macam kita hantar semangat untuk camp A, tapi di camp A ni dia ada ahli keluarga dia di camp B, camp C, camp D. Betul. So bila dah diorang dapat bantuan, mungkinlah diorang pun ada grup WhatsApp kan. So diorang pun macam, aku dapat bantuan ni, ada silakan datang untuk bantuan. Kalau korang nak datang aku lah, ada lebih kan. So yang diorang pun mungkin tak tahu kan bantuan tu. Di camp B pula, dia beritahu kat jiran sebelah dia, jom kita try tengok. So setiap bantuan yang dihantar tu, kalau kata dekat situ ada 1,000, kita bawa 2,000 pun still takkan cukup. Still akan berlaku perebutan. Itulah. Jadi melihat kepada kesusahan dan kepayahan mereka di Syria ni, kita yang daripada excited nak pergi tolong pun masih excited, tapi perasaan tu macam, yelah, kita biasa sebagai seorang manusia, tentu sekali kita excited bila kita ke negara orang. Tapi macam keseronokan untuk travel tu, dia macam sedikit, orang kata apa, macam sedih lah kan. So dia macam dia dah tak ada excitement yang macam, aku dia dah tak ada dah. Sebab kita perasaan membantu tu datang secara halus lah dari dalam. So dia takkan jadi macam melancong dan sebagainya. So when you go for a humanitarian mission, it's a totally different perspective of travelling.
dia takkan sama. So mungkin benda-benda tu yang perlu difahamkan pada orang-orang di luar sana. Betul tak, Ma? Betul. InsyaAllah. Okay. So kita ada berapa minit lagi ya? Ada beberapa minit lagi. Nak lajak tak apa? Okay. Adalah soalan untuk Amar. Mungkin sebagai yang kata apa, closing lah kot. Mungkin sebagai orang media lah secara khususnya, untuk orang-orang di luar sana yang ingin berkecimpung dalam kerja-kerja kemanusiaan ni, mungkin sepatah nasihat ataupun kata-kata perangsang daripada Amar kepada mereka semua, insyaAllah. Okay. Sebelum tu saya nak share sikit berkenaan pasal misi kemanusiaan ni. Saya nak share pasal misi pada tahun lepas, iaitu misi paling mencabar di antara misi-misi yang mencabar yang lain. Sebab satu, ini misi sebab yang suhu. Berapa? Misi yang ke-8. Ini di Lubnan, berlaku pada awal tahun lepas. Kita orang buat bantuan kecemasan lah. Dia memang misi paling ad hoc. Kurang daripada seminggu preparation. Bukan seminggu, dalam 2 hari 3 hari macam tu lah. Diberi maklumat, buat preparation, then lusa tu go terus. So ini adalah misi kecemasan Arsal. Boleh tengok di screen. Okay. Di sana berlakunya satu cuaca sejuk yang sangat ekstrim. Dia sebut salji yang sangat tebal. Okay. So dia berlaku macam ni. Punca-punca pendapatan para pelarian dekat sana memang tak adalah, sebab semua benda tak boleh nak jalan. Banyak kebaikan orang lah, buruh binaan, kilang. So bila cuaca macam ni, kerja-kerja tu tak boleh nak berjalan. So kita sendiri pun, kami sendiri pun nak sampai ke sana sangat sukarlah. Ada beberapa tempat yang tak boleh nak sampai, so kita orang biarkan NGO tempatan untuk settlekan. Ini antara momen-momen tu lah yang kat sini. Jalan ni telah ditutup cepat, so kita punya kenderaan tak boleh nak turun. Sebab nak turun boleh, nak naik takut tak boleh. So tim misi pun tak semuanya turun. Wakil kepada 2 orang saja, iaitu saya dan Cik Mas berbaju merah untuk turun lakukan agihan. Proses sana sangat ekstrim lah. Sampai kepada negeri 7. Kalau anda dapat lihat lah. Tanya Syekh, dia memang kalau kita lalu dekat tepi kawasan perkemahan, memang tak ada orang main kat luar. Semua dekat dalam. Macam tak ada orang pun ada. Okay. Itulah sedikit sebanyak tentang misi paling ekstrim yang saya lalui dari segi cuaca. Tapi dari segi kehidupan harian tu ada satu lagi, yang tu dalam Syria. Stay selama dekat seminggu lebih lah, dekat 2 minggu berada dalam Syria. Itu dari segi kehidupan seharian pula. Suhu dia okey, tapi kehidupan seharian. So balik kepada soalan Izzuan tadi. Apa dia kelebihan dan kekurangan sebagai petugas media dia? Sebenarnya nasihat kepada mereka yang nak menceburi. Dia bidang kemanusiaan ni sebenarnya sangat menarik. Sebabnya daripada sini kita boleh banyak pengalaman. Sangat luas pengalaman. Kita lalui pelbagai kehidupan, mendengar pelbagai kisah. So dari situ banyak benda kita belajar. Dan tak dinafikan, banyak juga tempat yang kita boleh pergilah. So untuk
nak join apa ni dari segi kemanusiaan ni, kena prepare dari segi emosi, mental, sebab kita akan disajikan dengan pelbagai kisah-kisah yang di luar kita punya pengalaman lah. Kita benda tu macam tak terbayang. Betul ke berlaku macam ni kan? Kisah si mak nampak anak ada letup depan mata sendiri. So benda-benda tu benda yang di luar bayangan akal fikiran kita. So benda-benda tu dia memerlukan kekuatan emosi, mental lah untuk kita nak hadap benda macam tu. Dan ada juga apa ni seorang student dari, saya tak ingat daripada MSU ke daripada mana, daripada sebuah college lah, pernah interview pengurusi kita. Dia kata kalian buat perkara-perkara sedemikian dengan segala kisah-kisah lalui benda-benda yang seperti mana orang Syria di sana tu, tak efek ke kepada mental? Maksudnya dari segi psikologi tu, tak perlu tak untuk berjumpa dengan pakar psikologi untuk merawat? Kalau macam tak terkesan tak? So sampai tahap tu lah dia punya kesan-kesan dia. Okay, Izwan? Okay, satu perkongsian yang saya kira cukup menarik kot daripada Ammar. So insyaAllah kita akan teruskan lagi bantuan-bantuan ataupun misi-misi kemanusiaan kita ke Syria dan tempat-tempat yang di sekitarnya insyaAllah. Jadi okay, kita nak open soalan kepada penonton-penonton kita. Ada tak yang ada soalan? Okay, ada soalan ni. Dia orang tanya macam mana dari segi keselamatan di sana. Okay, by the way, si Rakan ni dia sangat mementingkan keselamatan. Keselamatan ni adalah prioriti paling utama dalam setiap misi. So, anything, apa-apa pun, kalau benda tu 50-50 ke ataupun 60-40 nampak macam kurang selamat, kita cuba elakkan. Okay, macam misi baru ni, kita ada orang kata apa? Bilik operasi, operation room 24 hours di Malaysia oleh staf silakan lah untuk menjaga, menerima dan memberi maklumat daripada kami yang di sana supaya apa-apa berlaku cepat untuk kita respon lah ataupun kita dapatkan maklumat-maklumat lain. Okay. Antara lain pula silakan akan bekerjasama dengan NGO-NGO yang telah diwartakan bebas daripada sebarang gerakan militan. So, semua NGO kerjasama tempatan di sana berdaftar lah. Kita akan hantar ke PDRM bahagian E8 untuk disiasatlah bahawa ada kaitan tak dengan atau sebagainya. Dan semua NGO di sana, NGO kerjasama kita bebas daripada sebarang gerakan militan. Bersihlah, clean. Kemudian setiap kali nak ke misi, kami akan maklumkan kepada pihak kedutaan di Malaysia, pihak kedutaan di Turki, juga kepada kerajaan Turki. Kita akan maklumkan, atau masuk ke dalam pun kami akan masuk bersama dengan sama ada agensi dari kerajaan Turki ataupun dengan NGO yang certified, maksudnya yang diiktiraf oleh Turki lah. Selamat. InsyaAllah. Yang itulah kalau dari segi keselamatan. Lagi soalan lain tak, Izwan? Daripada kita punya penonton. Okay, Khairul Zaim. Bila bantuan yang dibawa tak cukup, diorang ada bertindak agresif tak pada korang? Dia macam saya cerita tadi lah kot. Dia pasal macam kita dah menyediakan bantuan secukupnya dengan camp-camp yang berdaftar dengan NGO tempatan yang bekerjasama dengan kita. Jadi
isu cukup tak cukup tu pada saya bukan masalah. Cuma bila ada yang orang-orang daripada camp yang tidak berdaftar ni datang kepada kita, dia itu membawa masalah kepada kita lah. Tapi dia tidak bertindak agresif kepada kita secara khusus tu tidaklah. Cuma ada apa yang saya pernah observe adalah macam ada sedikit pertelingkahan lah ataupun pergaduhan kecil antara orang-orang luar dan yang datang kepada camp tu, dan mungkin akan dikawal oleh penyelia-penyelia NGO tempatan di sana lah. Tapi kami dia tak kacau lah secara khususnya. Kita tidak disentuh lah. Keselamatan kita sangat dijaga, insyaAllah. Okay, dia secara fizikal mungkin tak ada sebarang tindakan kasar apa, tapi dari segi emosional, dalaman. Ya, dengan kita pun tahu diorang pun tak cukup dengan sangat perlu bantuan-bantuan tu. Tapi apa yang kita orang dapat adalah terhad. Banyak tu kita orang boleh bagi. So bila tengok diorang yang tak dapat ni macam aduh mak, macam mana nak bagi kat diorang ni. So dia sangat impact kepada emosional lah. Okay, kita ada seorang lagi. Soalan boleh ada tak lagi tak? Kalau nak pergi bantu dengan kos ditanggung sendiri? Ini antara yang soalan favourite juga. Ramai juga yang nak minta jadi volunteer, nak pergi untuk bantu apa semua tu lah. Okay. Tapi si Racket tidak buka kepada orang luar, orang ramai untuk join sebarang misi konsert ni. Antara faktor dia risiko lah. Satu, risiko. Kedua, risiko individu lah. Yang kedua, risiko kepada kumpulan tu. Kalau kita pergi dalam keadaan yang ramai, so kita lagi mudah terdedah kepada risiko-risiko yang berbahaya. Kidnap, mungkin jadi tumpuan untuk sebarang serangan. Problem kepada documentation dokumen. Kalau pergi 20 orang, tiba-tiba 4 orang sangkut. Macam mana? So benda-benda macam tu diambil kira lah untuk segala gerakan misi ni. Kita ada lagi tak soalan, Izzuan? Okey Izzuan, ada orang tanya. Muka awak ni macam Ali Iskandar. Ada kaitan tak? Muka yang mana satu ni? Takkan muka saya. Setakat ni dah tak ada soalan lagi kot. Okey, ada last. Orang tak takut ke pergi sana? Okey, nak cerita pasal takut ni. Ada je takut. Bukan kita tak takut. Dan confirm lah takut sebab kita pergi negara bergolak. Tempat yang betul-betul tak ada rules. Kita masuk je lepas padan Turki tu, masuk ke sebelah Syria tu, kalau kena bunuh, tak masuk mahkamah, tak ada mahkamah. Tak ada sebarang pertuduhan. Dia yang no rules. So benda-benda macam tu kita takut. Tapi dengan segala orang kata apa, kita punya cara persiapan kita lah. berurusan, persiapan yang kita buat, insyaAllah kita yakin dengan semua kerjasama dan kerajaan Turki sendiri yang memberi jaminan keselamatan kepada kita. So takut tu ada, tapi dengan segala benda yang tindakan kita ambil tu, insyaAllah lah selamat. Ya, kalau nak orang kata apa, kalau nak kata mati dekat Malaysia ni, dalam rumah pun tak kena COVID pun boleh mati. So benda tu kena prepare lah. Mati ni kat mana pun boleh. Itu juga. Izzuan, ada apa-apa lagi nak tambah? Ada soalan ni, macam mana puasa di sana masa korang pergi Syria? Saya tak pernah berpengalaman berpuasa di sana, mungkin Amal boleh jawab. Okey, puasa. Di sana siang dia panjang. Bulan puasa tu dia macam musim panas. So siang dia panjang. Kita berpuasa antara 15 ke 16 jam. So dengan keadaan yang panas terik, kering, panas, yang kering. Kalau tak buat apa-apa tu dia boleh tahan. Tapi kalau kita keluar, sampaikan bantuan, pergi ke sana, pergi kemari, tekak ni bila telan tu rasa macam kulit ke kulit kering. Tak ada aliu. Tapi itu kita
kita lah yang baru beberapa hari. Orang dekat sana tu kita boleh bayanglah sebulan berpuasa. Tambah dalam keadaan sekarang ni, situasi COVID-19 ni, yang mana yang kalau kita tengok pola timbangan pun agak menurun. So kita berharap adalah sesuatu, insya-Allah ada sesuatu untuk mereka. Ada lagi soalan, Izan? Okey, ada tanya, boleh tahan ke? Ke ada juga buka puasa minum air ke contohnya? Yang tu setiap individu tak ada cerita kan. So macam yang kita Hanya tahu, Tuhan yang tahulah. Semua puasa, tapi secara individu tu wallahu alam lah. Mungkin ada, mungkin tak ada, kita tak tahu. Sebab yelah, kau nak buka puasa seorang-seorang dah lah, jangan cerita kat orang. Lagipun benda tu adalah orang kata apa, kemudahan dalam Islam. Musafir dalam keadaan yang susah macam tu, diberi rusah, rusah dalam Islam, okay. Boleh berbuka. Betul. Okey, apa persiapan dan persediaan sebelum ke misi? Persiapan yang saya ingat adalah akan adakan taklimat keselamatan dan kesihatan oleh pihak-pihak yang berkenaan, yang memberi kita like segala precaution SOP yang perlu kita lalui, perlu kita hadapi, segala macam kemungkinan yang tidak diduga perlu diterapkan di dalam minda sebelum pergi, because apa saja mungkin terjadi. Dan macam baru ni kita ada seorang orang apa, Petronas yang memberi taklimat kepada kita tentang apa, perjalanan ke Syria, dan dia bekerja di Sudan, dan di Sudan tu sangatlah orang kata apa, lawless lah, memang lagi orang kata apa, ghetto lah bahasa urbannya. So precaution sebagai orang oil and gas di Sudan ni boleh diguna pakai untuk kita pekerja petugas-petugas kemanusiaan di Syria. So perkara-perkara sebegitu ada disediakan di Syria Care, dan pada saya secara peribadi ni sangat membantu dan sangat mencukupi lah untuk preparation mental dan fizikal. Okay, ada orang DM tanya, ni ada komen dah. Apa terkesankah Syria dengan COVID-19 ni, terutama sebelah utara Syria yang menempatkan ramai IDP? Okay, seperti yang kita tahu, COVID-19 ni efek secara global, tak larilah daripada mana-mana penjuru dunia ni kan. Tak mungkinlah ada beberapa negara-negara kecil yang terpencil yang bebas, tapi tak tahulah, wallahualam. So di utara Syria ni, setakat ni laporan belum ada sebarang jangkitan. Yang dah ada sekarang ni di Damsyik, yang dilaporkan berapa orang tak sure, tapi hanya beberapa orang. Tapi itu yang pihak berkuasa official umum secara official. Tapi dikhabarkan juga bahawa jumlah angka sebenar di Damsyik disembunyikan. Tapi yang di sebelah utara ni belum ada sebarang laporan lagi setakat ni. Dan diharapkan tiadalah, sebab yang seperti kita tahu, dari segi kelengkapan prasarana di kem-kem, di kemah-kemah pelarian ni betapa sangat teruk lah. Dengan air yang ada tak ada yang sampai mandi sebulan sekali je boleh mandi, air tak ada, bekalan air bersih tak ada, dengan keadaan yang lecah, hujan, semuanya. Kalau kata seorang dua yang kena, kesan dia sangat dahsyat lah. Dan kita harap dan berdoa untuk supaya Allah lindungilah. Hanya boleh berharap kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, pihak Turki
dan juga IHH tak silap. Pihak NGO dari Turki seperti IHH dan juga Wahelmet di dalam telah memulakan usaha menyahkuman disinfection tu di kawasan-kawasan kamp yang terletak di utara Syria yang bersepadan dengan Turki lah. Maksud dia dah start lah persiapan tu lah untuk nak menghadapi COVID tu. So usaha untuk memberi penerangan kepada orang ramai pun dah dimulakan. Dan yang terbaru ni, penyelaras media dan projek Syria kita di sana, di Syria tu, iaitu saudara Shadi Al-Wena telah menghadiri taklimat penerangan tersebut dan telah kembali ke kawasan di mana tempat dia berada lah untuk disampaikan kepada pelarian-pelarian. InsyaAllah. Itu setakat persediaan di sana lah. Saya rasa kita punya Zoom session ni dah sampai ke betul juga lah. limit. So mungkin kita perlu stop di sini dahulu untuk sementara. InsyaAllah minta maaf kepada yang bertanya soalan lagi tu. InsyaAllah kita akan ada lagi live sentiasa ada insyaAllah. InsyaAllah boleh tanya balik nanti. Ada kata-kata akhir ke daripada Izwan? Kata-kata akhir saya adalah mungkin anda di luar sana yang menonton, insyaAllah kita sama-sama teruskan juga kerja-kerja kemanusiaan ni walaupun apa cara sekalipun berbeza disebabkan PKP ataupun sebagainya, tapi kerja-kerja kami tetap berjalan dan bantuan harus dihantar. The show must go on. Jadi saya harap kerjasama anda semua yang sentiasa berbaik hati, bermurah hati, menderma untuk kebajikan rakyat Syria. Teruskan sifat-sifat dermawan anda, insya-Allah. Kerja-kerja kami sini juga akan dipermudahkan dengan bantuan anda semua. InsyaAllah. Okay, terima kasih Izwan. Sebab semua kata-kata saya Izwan dah sebut. Sama je. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari dan di hari-hari kerja yang mendatang insyaAllah. Tapi mungkin bersama saya bersama dengan rakan-rakan setugas dan juga ikon-ikon kita insyaAllah. Okay Izwan. Assalamualaikum. Selamat bekerja. Salam satu Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri dengan satu video pada misi Ramadan tahun lepas insyaAllah. Assalamualaikum. Habis sudah mada, tak ada satu pun yang tertinggal. Setiapnya telah kau ambil dan terus engkau jual. Seolah tak pernah memakna apa, seolah tak pernah kau inginkannya, seolah kami dilarang masuk lebih daripada kawasan ini dan difahamkan masih ada lagi bom-bom di dalam. Namun bangunan ini tetap dihuni oleh para pelarian dalam negara IDPs di bangunan bahagian atas. Dikutipku bila sudi, dibila tidak dibiar mati, dan lebih menyakitkan. Ku tetap tunggu di tepi jalan, seperti tak pernah ku ada harga, seperti tak pernah kita bersama, seperti tak pernah kau mau aku, tak pernah rindu, tak pernah rayu dulu.
atas ajarmu. Cinta tak wujud, tak pernah